Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So guys, malam ni malam kisah seram subscriber, tapi sebelum tu jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber dan kita ada satu pemanggil yang baru yang untuk berkongsi kisah seram beliau dengan kita, dan dia berada dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa cakap tu? Zul. Abang Zul. Abang Zul daripada mana Abang Zul? Saya daripada Subang Jaya. Subang Jaya So Abang Zul, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Abang Zul, macam Abang Zul tahu, untuk malam podcast, bila saya call untuk berceritakan tentang kisah seram, diorang ada beberapa kisah yang diorang nak kongsikan lah dengan dia segmen. So Abang Zul macam mana? Okey, untuk hari ni saya sebenarnya banyak kisah seram, tapi untuk hari ni kita bagi dua dulu lah. Bagi dua dulu. Okey, alright, no problem. Okey Abang Zul, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Abang Zul yang pertama. Let's go. Okey, kisah pertama berlaku di Pelantar Minyak Dulang Bravo, area Petronas lah. Okey. Kisah ni berlaku lebih kurang tahun 2009. Okay. Waktu tu saya dah 2 tahun bertugas di platform ni, di Pelantar Minyak. Jadi di Pelantar Minyak ni dia punya personal yang on board atas tu memang ramai, sebab dia ada platform. Platform yang besar, maknanya yang sangat sibuk lah. Jadi untuk setiap hari sebab saya duduk bahagian catering, jadi jawatan saya masa tu sebagai orang tukang masak lah. Jadi untuk kena siapkan lebih kurang 120 pack setiap hari. Okay. Untuk makanan dia. Jadi disebabkan saya punya department saya ni memang dia sibuk lah sini kan. Jadi bila dah habis kerja tu apa semua, macam biasa lah, rutin saya biasa kalau habis kerja lepas isyak memang tidur lah. Jadi nak jadikan cerita ni, kawan saya sekarang ni saya namakan dia Dek lah. Dia ni watak kan dia memang sangat lembut lah. Jadi satu hari tu saya tengok dia ambil kapet snooker yang lebih yang dia pasang, yang lebih tu dia ambil, dia letak kat dinding. Dia letak kat dinding dengan kotak. Lepas tu dia ambilnya di mount buah-buah. Lepas tu dia ambil gambar kawan saya yang kerja malam ni, yang bahagian bakery lah. Dia ambil, dia letak. Saya cakap, kau ni buat apa kan? Ini kau nak menyembah macam mati ni, cakap. Macam wah, cakap ni tengah laut ni, kau jangan macam. Lepas tu dia sesengih buat dekati kan. Tak apa, lepas tu malam tu saya tidur macam biasa, tak sampai dalam 10 atau 15 minit je. Saya rasa diri saya kena tindih. Sebelum ni memang pernah kena tindih. Tapi yang kena tindih memang luar biasa. Okey. Memang berat lah. Memang saya rasa memang berat sangat. Saya nak harung benda tu, saya rasa dalam 5-10 minit lah. Sampai saya beli takbir, saya boleh sedar. Saya boleh bangun. Saya bangun. Lepas tu saya pergi ke bilik air, semuka ambil wuduk apa semua. Lepas tu daripada ke bilik air tu, saya nak ke bilik tidur saya tu balik. Saya fikir cakap, masa saya takbir tu, saya cakap, sebab dalam bilik saya tu ada 4 orang tau. Dia untuk satu bilik tu memang 4 orang.
Saya takkan seorang pun tak sedar. Saya rasa masa saya tak habis tu memang kuat, memang bergema. Saya takkan tak sedar. Saya cakap abai kan. Dan saya pun pergi tu, anak masuk bilik situ, saya tulis part apa tu yang si kawan saya, si Jack yang buat macam menyembah orang mati tu kan. Saya ambil, letak dalam plastik, saya buang kat laut. Okay. Dan saya pun nak sambung tidur. Nak sambung tidur ni biasa tu dalam 10 hingga 15 minit macam tu lah. Saya terasa ada orang mengangkat kat saya. Jadi saya terasa tilam saya tu mendak. Macam ada orang macam ada orang duduk kat atas saya, mangkak kat atas saya. Dia mati cakap, ish, faham dia cakap kan. Tengok rasa mana tak ada orang. Dia cakap, saya baca. Dia cakap, ish, tak jadi dia cakap kan. Dan saya tengok kat celah dinding tu, saya tengok ada sekujur lembaga duduk tengah bertinggi kat situ dengan rambut panjang tu semua. Allah, dia cakap, tak cari kau ni dia cakap kan. Tak salah kerja aku, dia tak buat tidur ni, besok aku tak kerja kan. Saya cakap kau diri macam tu lah. Dan saya pun ingat ketua awal tu Abah Tok Wan saya ni kan. Dia kata kau sebelum kau tidur kau try baca 3 ku, baca ayat kursi, lepas tu kau buat isyarat ludah sebelah kiri. Saya pun buat macam biasa. And then ambil masa kat sejam 2 jam kan saya boleh tidur balik kan. Tidur lepas tu dengar azan subuh pandang. Saya rasa bangun rutin hari ni macam biasa nak kerja kan. Dan orang bangun pas main subuh tu kat surau kat Libin Kota Halam tu, kat Labor 4 saya duduk sekarang Labor 3 kejadian tu. Dan lepas saya pergi pas main subuh kat Labor 4 tu, saya tu masuk bilik, saya tengok barang yang saya buang tu ada kat tepi dinding tu balik. Bukan dah buang kat laut dah benda tu? Saya dah buang, tapi benda tu ada balik kat dinding. Saya cakap, benda ni saya cakap, kau main dah, dia cakap kan. Lepas tu saya cakap, Dek kau ambil ke benda ni? Tak ada lah, mana ada cakap kan. Aku dah buang lah, ya ke masa dia buang. Kau pun, tak apa lah, tak macam tu kan. Lepas tu macam biasa, turun pagi tu, buat kerja macam biasa sampai dah habis rutin untuk kerja tu. Petang tu saya naik, saya ambil, saya buang. Saya buang untuk beli dua. Okay. Saya buang untuk beli dua. Si Jack ni mungkin dah masak lah. Dah masak dah macam dah tak nak bercakap kan. Macam aku buat ni, aku cakap benda ni rasa benda tak elok sebab itu orang Islam. Kan, kau buat menguji macam ni, bagi tak elok lah benda ni cakap. Dia pun macam dah tak nak bercakap lah, tarik muka dari kan. Dan saya pun buat erti pun kau lah kan, sebab benda ni yelah kita dah duduk satu bilik, kau buat benda macam ni cakap, kalau aku tak melarang kau cakap aku juga yang dosa dia cakap. Ya tu. Dan saya pun buang benda tu, buang benda tu. Dalam dapur hari tu tidur lewat juga. Elok saya nak tidur dalam pukul, saya ingat dalam pukul 10 pukul 11 macam tu lah aku buang. Lalu saya nak tidur dalam 30 minit. Saya rasa simut saya kena tarik. Mulanya saya tidur lah. Simut saya kena tarik. Saya tarik balik simut. Dan dia tarik balik untuk kali kedua. Kalau saya malam ayam nak ikut mah, tarik lah. Sekejap kan. Lepas tu saya tertoleh kat dinding yang tempat saya tengok semua. Ada lagi lembaga tu. Benda yang sama? Benda yang sama. Duduk dia bertenggit dengan pakaian lusuh, dengan rambut panjang. Muka dia tu nampak lah sebab rambut dia dah tutup kat muka tu kan. And then saya cakap, ya Allah, aku tak cari kau ni tak, kau daftar sini lagi. Buat apa ya, kau yang gimana tempat lain lah. Saya cakap ni. Lepas tu, saya buat betul macam orang Tok orang ajar tu, baca apa tu, 3 ayat kursi, buat ludah, isyarat ludah sebelah kiri tu. Saya pun tengok, alhamdulillah benda tu tak ada. Lepas tu, duduk tidur, saya dijaga. Saya jaga duduk dengar macam betul, macam orang duduk berlari kat ceiling. Duduk berlari ni. Saya cakap ini yang berlari ni kaki ni macam kaki budak. Saya kat mana ada budak kan ni tak? Yalah. Dia buat lagi lah. Lepas tu saya tengok barang ni. Saya tengok barang kat tepi ni, ada balik barang tu untuk kali ketiga. Barang yang kira yang barang yang si Dan buat untuk pemujaan tu lah. Yang kali kedua yang saya buang tu ada balik. Kali ketiga ada balik. Kali ketiga ada balik. Saya pun tak cakap banyak. Saya ambil buang-buang, selawat 3 kali, saya buang kat tengah laut. Lepas ni
saya cakap nanti lepas tak payah apa, ada benda macam ni cakap main tempat lain lah. And then pagi tu kerja macam biasa, balik kerja. And then si Dek ni dia tak tahu apa nak cakap dengan saya kan. Dia cakap sebab dia tahu saya dah buang benda. Lepas tu balik kerja, still benda barang tu dah tak ada lah kan. Lepas tu si Dek ni tak tahu apa nak cakap dari muka masa. Jadi lepas hari tu berlakulah perkara pelik kat atas diri dia. Dia tak tahu apa nak cakap orang apa semua. Jadi malam tu saya tengok dia bercakap dengan orang dekat dinding. Si Dan ni. Si Dek ni. Saya tak apa tu. Dia pandang muka saya dengan jeling tajam. Tak tahu apa nak cakap. Dia senyap dengan muka dia macam nak marah kan. Jeling cakap dengan rambut dia kusuk masai apa semua tengok. Dia tak nak buat cakap dengan dia. Dia tak mahu cakap dengan apa Dek. Dan lepas benda tu malam tu saya dengar lagi dia bercakap seorang. Sebab dia hati saya atas, hati di bawah. Dia bercakap seorang. Yang saya ingat ayat dia sampai sekarang. Dia cakap awak tunggu saya balik nanti saya minang awak. Saya cakap dia ni cakap dengan siapa ni cakap kan. Mana ada perempuan atas ni. Kadang-kadang pelantar minyak ni dia ada yang orang perempuan yang datang, cuma dia takkan datang. Zaman tu kalau dia datang tak lama lah, 3-4 hari lepas tu dia balik darat lah biasa. Datang mana ada perempuan dia cakap kan. Sudah dia ni. Lepas tu dia memang dia jadi perangai dia memang jadi pelik duk kawan-kawan tengok pun dia macam pelik-pelik perangai dia kan. Lepas tu ada satu hari tu dia ambil tisu, dia buat balok. Buat apa tu Dek? Aku ambil benda gaib tu, aku simpan, aku kurung dalam ni, nak buang ke dalam laut. Kau ni apa cakap kau tengah laut sembang macam ni. Dia buat sembang kencang lah ni. Tak apa pasal, tapi saya tahu dah dia ni memang dah kena lah, tengok kan. Jadi dia pelik dah mula cakap seorang. Dia pergi kat luar, duduk kat atas crane tu, dia cakap kita orang panggil dia tu kan. Mana boleh duduk atas ni? Ini cakap salah duduk atas ni. Kalau orang lain nampak ni kau boleh kena buang kerja lah. Dia duduk senyum seorang macam orang tak betul dia tengok kan. Saya pun dia tahu supervisor kan. Supervisor bincang, supervisor cakap dia tak apa, try lah tarik balik. Lepas tu tak sempat kita nak bincang dengan dia. Besok tu dia sendiri pergi jumpa, kira masa tu dia bos pelantar minyak ni panggil superintendent. Sekarang ni dia panggil orang M lah. Dulu dia panggil superintendent. Dia direct jumpa, dia cakap saya nak balik tunang. Masa tu zaman chopper lah. Sekarang ni lah zaman boat kan, pergi kerja. Jadi waktu tu memang senang lah untuk chopper apa semua. Tapi jumpa superintendent ni, dia cakap dia nak balik, nak bertunang. Jadi bos pelantar minyak superintendent ni cakap kenapa sekarang nak bagi tahu, baru hari ni nak bagi tahu, benda ni kan boleh bincang ni. Tak masalah, saya dah bincang malam tadi, saya nak balik tunang. Dia dah tunggu saya kat Elibas Ketir tu. Lepas tu bos pun superintendent tu pun rasa pelik. Dia cakap mana awak tahu? Saya tahu lah, dia bagi tahu saya kan. Sekitar lah. So superintendent ni dia jumpa saya punya supervisor. Tak apa, kita hantar balik lah sebelum dia melarat apa semua. Hantar dia balik lah. Jadi kejadian pelik tu dia tak berhenti kat situ. Maknanya hari tu petang tu on the spot dia balik. Maknanya supervisor saya tu communicate dengan family dia, rasa berubah kampung lah. Dia berubah kampung kat 3 bulan tinggal lah, dia tak naik kerja tu. So buat apa tu, nak ubatkan dia kan. And then lepas dia balik tu perkara pelik tu macam-macam berlaku. Sebab saya duduk kat situ bukan kat setahun baru berlakunya perkara pelik tu. Oh, lama agak tu. Lama tu, maknanya saya dah berhemat setahun kat pelantar minyak tu, maknanya baru ada kejadian pelik macam tu. Jadi selepas si Dek ni balik dah buat apa semua, jadi malam tu saya dengan kawan saya yang duduk satu bilik ni cakap, yalah kita buat baca Yasin lah kat dalam bilik ni. Cakap rasa macam tak selesa lah. Sebab memang kadang-kadang duduk masuk dalam bilik seseorang, duduk rasa macam ada orang perhati.
Jadi saya cakap dengan kawan saya yang seorang ni, saya namakan Peja. Saya cakap, kita baca Yasin lah. Duk baca Yasin dalam surah yang ke-15 16. Duk mendengar orang duk belah lagi kat atas siling. Ish, saya cakap, Peja kita tu lah. Saya baca sampai habis kan. Peja cakap, berat lah platform ni kau kan. So main mengacau macam ni. Sebelum ni tak ada tu. Aku cakap takut si Dek ni buat hal ni. Hingga aku tak biar. Jadi tu orang habiskan baca Yasin tu sampai habis. Kejadian pelik tu tak berhenti tu. Ada lagi. Yang saya dapat pada orang lain lah kan. Bilik saya ni dia part dia untuk orang mula lah. Orang cuit itulah. Jadi kalau pukul 10 pagi, 11 pagi, geng-geng roster board ni yang duduk kerja luar ni, luar daripada living quarters ni, dia akan lepak kat situ. Daripada pukul 10 pagi tu. Dia orang masuk, kadang duduk lepak atas katil tidur. Kadang dia orang berasa langsir tu kena tarik. Siang hari tu. Duduk langsir kena tarik, kadang kaki kena tarik. Lampu apa tu, duduk main lampu buka tutup. Siang hari. Pelik kat siang hari pun boleh kena. Memang dia sebenarnya gini, dia untuk rezeki kita alami benda ni, sebenarnya dia atas rezeki kita sebenarnya. Tak kisah pukul apa lah. Tak kisah pukul apa. Dia nak kena pada seorang tu, kalau dia dapat rasa tu rezeki dia kan. Kadang-kadang macam saya pergi pelantar minyak lain, saya tak rasa benda tu kena pun. Tapi orang lain, bila orang lain pergi, dia dapat alami kisah misteri kat situ. Jadi untuk kisah pelantar minyak sakat ni yang saya boleh share kan. Tapi yang apa jadi pada si Dek lepas tu, lepas dia kata dia kata dia nak balik kan, dekat supervisor tu kata dia nak balik, nak tunang katanya kan. So lepas pada tu memang tak ada cerita apa ke, tak contact dengan dia ke macam mana? Lepas pada sebulan tu supervisor saya contact, dia cakap puas jugalah nak berubat untuk berubatkan dia ni cakap kan. Rupanya dia dah daripada family dia tu dah kena apa tu, dia bertegur benda tu. Dia pernah bertegur benda tu dekat atas pelantar. Dia bertegur benda tu. Tapi saya ada satu soalan abang masa yang abang buang benda-benda yang ritual yang dia buat tu kan tadi abang ada cakap yang dia ada satu gambar kan, gambar tu gambar siapa kalau abang tahu? Gambar tu budak sama dengan kerja kita orang, tapi budak tu kerja shim kan, bahagian bakery, dia bahagian untuk buat roti kan. Budak tu budak perempuan lah? Tak, budak lelaki. Budak lelaki. Budak lelaki. Uish, dia buat apa lah ritual tu? Dia memang tak tahu itu, dia memang saja sebab yang daripada info daripada family dia cerita dengan supervisor dia, sebelum dia buat perkara tu dia dah kena dah. Dia dah bertegur dengan benda tu. Ke mungkin benda tu yang suka dekat budak bakery tu tak? Itu yang tak, dia si Dek ni memang dia jenis lelaki lembut, tapi dia memang suka dengan budak bakery tu. Kisahnya. Tapi pelik abang dia boleh bercakap seorang-seorang masa dekat dalam bilik kan. Bercakap seorang-seorang. Kalau ni saya cerita siang hari pun meremang semua ni. Itulah dia kan. Tapi kalau duk cerita memang meremang kalau ingatkan balik kisah ni. Tapi ini tahun berapa ni bang berlaku Tahun 2009. 2009 tak lama 2009 dalam 10-11 tahun juga lebih kurang. Lebih kurang. Sekarang ni saya pun tak tahu di mana kawasan tu. Sekarang saya bertugas dengan dekat ExxonMobil, dulu dengan Petronas. So apa jadi dengan si Dek sekarang pun tak tahulah. Wallahualam. Tak tahu. Tapi lepas pada 3 bulan tu memang dia naik kerja lah. Tapi dia back to normal lah. Perangai lembut dia tu memang tak ada lah. Memang macam tu jugalah dia kan. Memang macam tu juga lah. Kita harap-harap, kita doa-doakanlah dia dalam keadaan selamat ni bang InsyaAllah bang. Okey bang, jom kita dengarkan kisah seram abang yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni berlaku dalam kisah sedang mara saya. Arwah hantu saya ni dia asal orang Gajah. Orang Gajah Melaka. Arwah mak saya ni dia orang Kedah. Jadi kejadian ni berlaku dekat Gajah lah. Jadi masa tu dia berlaku tahun 95. Okey.
Masa tu saya ingat saya form 3 ni tu, mak. Arwah ayah saya ni dia army, askar kan. Jadi dia kalau cuti untuk bila cuti sekolah dia akan ambil cuti panjang tu untuk balik Melaka. Sebab saya masa tu menetap di Temeloh, Pahang. Jadi bila cuti sekolah tu, jadi kita orang satu family ni akan balik lah. Duduk di Al-Gajah ni. Duduk sebab adik saudara mara saya untuk adik-adik arwah untuk saya ni memang dia semuanya duduk kat Al-Gajah. Dia seorang je duduk Temeloh. Jadi rutin kita orang mesti lah kalau balik kampung, kalau sungai kat Baruh tu, kalau kita orang turun sepupu sepapat apa semua memang kering lah. Ikan kita orang kerja kan apa semua memang habis lah. Ikan-ikan ni kalau duduk menjaring apa semua kan. Jadi rutin biasa lah buat makan ramai apa semua. Jadi yang satu kan nak jadikan cerita orang apa, pupu saya ni, saya namakan dia Kak Pah. Kak Pah ni dia bawa balik daripada Sarawak. Laki dia pun army lah, bertugas di Sarawak. Dia ni satu saya rasa lepas maghrib lah. Lepas maghrib anak dia ni buat hal duk makan apa semua kan. Jadi pak saudara dia ni, adik pada si Kak Pah ni, marah lah kan. Dia cakap apa buat hal macam ni. Sebab mula dia tengok si Kak Pah ni marah anak dia. Jadi adik Kak Pah pun marah anak dia. Dia cakap jangan buat hal apa semua, ramai sedang marah ramai buat hal. Lepas tu tiba-tiba yang si Kak Pah ni naik angin untuk marah ke adik dia balik. Walaupun kau marah ke anak aku. Ini dah kenapa? Tak marah ke anak aku ni. Orang marah ke anak aku, kau marah balik kan? Kenapa dia jadi perangai macam dah apa tu? Dah tak betul tengok kan? Lepas tu pada kejadian tu apa semua, yang si Kak Pah ni pun naik duduk kat Serambi. Mungkin dia tidur ke apa, tahu lah dia ajak anak dia. Jadi arwah ayah saya ni dia bab mistik, dia tahulah sikit kan. Jadi maklum saya ni pun cerita dengan arwah saya ni. Dia kata si Pah ni tak dia balik, dia perangai dia pelik-pelik. Sebab daripada rumah maklum saya ke kampung saya Al-Gajah ni, dia tak tahu dah. Dia duduk kat hutang pecah. Maknanya perjalanan jauh dia lebih kurang 10 km gitulah kot. Sejak dia balik Sarawak ni, dia suka buat hok pelik. Duduk bilik dia ni, dia tutup dengan selimut. Lepas tu yang adik dia yang dia bergaduh ni tadi kan, pun nyampuk. Cakap aku ada masuk bilik dia, aku jumpa satu bekas. Satu bekas tu aku tengok ada tanah yang dah keras, lepas tu ada kulit. Aku tu tonyok lah benda tu je tu. Lepas tu arwah ayah saya ni pun cakap, aku rasa benda tak elok ni aku rasa ni. Dia sangat kau cucuk benda tu, kau kacau benda dia tu. Jadi duduk tengah saya sembang tu, kat tepi dinding tu dengar orang berjalan tu. Jadi tu orang ni pun keluar lah, pergi tengok kan. Tak ada orang. Masuk balik rumah. Duduk cerita dengan apa tu, sambung cerita balik lah. Dengan apa tu, dengan sejarah tadi kan. Maklum arwah saya pun cakap dengan maklum saya, gini aku cakap, besok kita try lah bawa dia pergi berubat, tengok macam mana. Aku rasa benda ni pelik aku cakap. Jadi biasa kalau kita orang kalau berkumpul, biasa kan pukul 3-4 pagi memang bawa habis cerita. Tapi hari tu, sebab hari tu rasa tingkat lah, pukul 11, pukul 12 tidur. Orang saya semua tidur. Jadi dalam waktu subuh tu dah bangun lagi tengok, si Pah ni dah tak ada. Yang sepupu bayi saya ni dah bawa dia balik, bawa balik ke rumah maklum saya tu. Dia tinggal maklum saya kat kampung. Lepas tu arwah saya cakap, aku cakap dia ni ada benda ni, cakap ada benda yang tak kena. Dia pergi bawa berubat. Dia tak bawa tuan ni lagi lah kan. Tak bawa tuan ni, pergi kat Gemencih. Kalau orang Gemencih rasa dia tahu kot, rumah pawang diraja yang ada perigi. Rumah pawang diraja yang ada perigi dekat Gemencih? Yes. Kalau orang Gemencih dia mesti tahu. Okey. Dah pergi jumpa. Jadi saya pun ikut sekali lah masa tu. Ikut sekali duduk pergi 2 kereta. Pergi sekali gini lah, Pak Wang cakap gini lah, kau bawa orang yang apa tu,
yang anak buah kau yang kena ni, bawa lah ni. Jadi hari tu pun balik bodoh macam tu kan. Balik macam tu. Jadi keesok kan kita orang bawa dia sebelah petang. Jadi kita orang pun ambil dia dekat apa tu, kat maklum raya tu. Duk ambil dia. Kebetulan abang dia pun sampai. Abang dia si apa tu, pengosok ni. Ambil dia, duk kita orang pun pergi di kereta. Memang sampai je kat depan rumah kawan dia raja tu. Cucu kecil dia menangis. Cucu kecil dia? Cucu kecil yang rasa dalam umur rasa tak sampai setahun kot. Seingat saya. Menangis. Tak berhenti kan. Memang menangis ligat ni lah. Budak kecil kalau dia nampak apa tu, benda tak elok. Kan, dia menangis. Nangis tak berhenti. Then, dah duduk semua. Lepas tu, pawang tu kan, dia tarik air ni. Kau bawa siapa ni? Sampai dah bertanduk benda ni cakap. Benda pula ni. Kan? Yang kau bawa ni dah bertanduk ni cakap. Tak apa, aku terai lah aku cakap kan. Jadi yang ni, meremang. Jadi yang ni memang live. Saya tengok lillahi ta'ala. Dia masukkan batu kemian tu berat ke ringan? Batu apa? Batu kemian. Bukan serbuk kemian, batu kemian. Kalau kita letak air dia tenggelam tak? Letak dalam air tenggelam lah. Tapi yang ni saya tengok live, timbul batu tu. Dia masuk dia ketul kan. Saya tengok, dia betul dia cakap kan. Saya jenis mulut duk main cakap lepas je kan. Saya cakap atuk ni buat magic. Batu boleh timbul ni. Kan. Lepas tu pawang ni duk geling bola. Dia cakap dia tak boleh nak buat seorang. Dia cakap dia kena panggil kawan dia. Sebab benda ni kena kat Sarawak. Dia cakap masa dia cakap nak apa tu, nak panggil kawan dia cakap dosa pun datang. Jadi Allah yang saya cakap dengan maklum saya cakap akak mata ni tak lama. Budak ni cuti sekolah nak habis kan. Aku kena balik sebelum saya cakap. Aku boleh masakan apa tu yang ada lah cakap kan. Tak apa lah saya cakap buat. Lepas tu dosa tu pergi rumah pawang dia haji kat Guncis tu. Dia panggil kawan dia. Yang kawan dia untuk yang setahu saya yang cerita yang saya dengar tu kan. Yang kawan pawang tu dia cakap dia nak potong untuk hubungan dia yang kat Sarawak yang kat sini dia cakap. Supaya yang kat sini tak berhubung. Sebab dia cakap anak buah kau ni pernah makan budak dia cakap. Pernah makan budak? Maksudnya dia pernah makan janin budak dia cakap. Cakap benda yang kena kat ni bukan dia ambil tapi orang bagi kat dia. Saka dia lebih kurang saka lah tak saksi. Dia cakap benda ni dia nak passing kat anak buah kau. Jadi anak buah kau ni mangsa dia cakap. Aku terai buat. Dia cakap elok tak elok, dia cakap serahkan pada dia kan. Serahkan pada kuasa Allah Ta'ala. Jadi lepas dia dah buat apa semua, untuk yang kali kedua masa Sipah pun datang, cucu dia pun menangis juga, tak berhenti. Jadi lepas dah buat apa semua tu, dia dah putuskan hubungan yang kat Sarawak tu. Dah selesai perkara, kita orang pun balik. Balik melalui jalan hutan Pecil, Bukit Kuning. Bukit Kuning tu memang keras lah. Sampai kat situ, hari ni jalan ke depan lah. Saya sampai rumah. Tu yang Abang Usop ni, dia tak sampai lagi. Lepas tu kita orang ni sampai rumah. Lepas tu sampai Abang Usop macam tu. Tengah aku bawa kereta, ada benda dia akan melekap apa tu kat cermin belakang dia cakap. Dia parking kereta kat tepi dengan adik-adik dia yang 2-3 orang pergi kejar benda tu terus. Benda apa tu? Tak tahu, orang alam. Dia cakap bayang-bayang hitam duk melekat kat belakang kereta dia. Dan dia masa muda jenis berani. Kalau tua ni kalau tengok dah penakut sikit tengok kan. Masa muda memang dia berani. Memang hiru kan. Dia cakap melekat je lah. Dia cakap dia panggil arwah ayah saya busu kan. Aku masa orang nak balik kampung ni, kampung saya tu kat dia pada Sebang kan. Nak balik pada Sebang ni, dia cakap ada bayang melekap dia kat belakang cermin kereta aku parking tepi, aku kejar aku panggil orang kejar benda tu. Masuk, dia kan masuk dalam hutan, lari benda tu masuk hutan dia cakap. Dia cakap aku tak tahu lah kenapa tu. Dia cakap kau ni buat pasal dia cakap. Kau bini kau lah tengah mengandung. Kau benda bukan je cakap.
biarkan dia kata tak payah nak kacau benda tu. Tak mana, tahu tu nak ngacau aku tak kacau dia kan. Duk tengah sembang, sebelah saya ni pun ada saka kak, tapi saka yang tak ada orang nak bela. Sebab arwah atuk saya pesan dia kata, jangan ambil benda ni sebab dia akan jaga keturunan. Saka ini dia biasa kalau orang yang berketurunan Naning, Minangkabau ni dia biasa saka harimau lah. Saka harimau biasa lah. Jadi dengan kita orang cerita ni, yang sepupu saya ni adik kepada bongsu si Abang Ali ni, duk menjerit masuk dalam rumah. Dia kata, asal harimau. Dia kata, harimau kat rumah ayam tu. Harimau mana pula? Harimau muka orang. Dia kata, harimau muka orang. Aduh weh. Lepas tu kita orang duduk dalam rumah ni, dengan senjata, duk ambil pisau, gapu apa semua ni, duk pergi tengok kat belakang kat rumah ayam ni. Benda tu dah tak ada, tapi reban orang lama tu kan pakai tak zinc kan. Merendut benda tu macam ada orang duduk. Lepas tu arwah tu dia dah masuk dia kata benda ni tak habis lagi. Orang tu dia cakap kan, tak habis lagi. Dia cakap kena cari orang lain ni. Dia cakap lepas tu yang sipah ni pun rasa dia dah panas kot. Dia pun balik maklum saya duduk balik. Yang adik dia yang si Azmi ni lagi seorang ni, tak tahu kisah ni. Tak tahu kisah ni. Jadi kita orang semua berhimpun kat kampung kan. Jadi kita orang telefon. Masa tu pakai telefon rumah, tak ada lagi telefon handset ni. Kalau ada pun masa tu, zaman tu handset Motorola yang paling anjing mati tu. Zaman tu kan. Zaman tahun 95 kan. Jadi telefon rumah, cakap dengan Azmi ni, cakap ni kau jauh lah. Boleh jauh ni duduk sini. Sipah rumah ada tu, dia duduk apa tu kat tangga tengah rumah tu. Apa entah, duduk je. Sebab dengar tadi ada kaca pecah. Lepas tu dia jilatnya apa tu, luka kat tangan dia kot. Sudah. Jadi orang tu saya kata, dia akan cari orang lain lah. Dia cari orang lain untuk bubat dia ni. Rasa yang pawan dia raja tu, yang kat Mencik semua rasa tak boleh. Tak boleh nak pergi ni cakap kan. Orang tu saya kata, aku pun cuti lagi 2-3 hari ni. Jadi try pergi hantar dekat apa tu, berubat dekat Bataka tak saya. Yang ubat ni perempuan Hajah tak saya. Rasa dah arwah kot. Jadi sampai je kat rumah Hajah tu, Hajah tu cakap dengan arwah tu, kau jangan masuk, kau semua yang masuk, duduk situ dulu. Duduk dalam 2-3 minit, dah masuk. Dia kata ada benda yang ikut dengan tu. Dia kata kan. Dia kata ganas juga yang ikut dengan ni. Tapi kita try lah buat tu. Benda lah cakap, saya main kan, benda tak boleh tahu lagi pun. Dia kata orang tu dia boleh tahu. Dia kata boleh tahan dia kata kan. Dia kata tak apalah, kita try lah. Kita try buat benda yang ada kat nak saudara kau ni. Dia kata bukan kaling-kaling dia kata kan. Bagi kita ni bukan kaling lah. Tapi bagi dia kata berat juga nak apa tu, nak pulihkan apa tu sepupu saya. Dia pun try buat dunia upacara apa semua tu. Cakap dia pun cakap, bila anak kau ni, anak saudara kau ni, cakap dengan arwah tu saya kan, bila anak saudara kau ni memang dia gelap dia. Dia pasang apa tu, dia tutup semua, tak nak apa tu cahaya masuk bilik. Dia buat macam tu kan. Ada dia tu. Lepas kat bawah katil dia ni ada satu bekas kan. Lepas tu yang adik dia ni, sepupu saya ni, yang dia bergaduh tu pun menyampuk kan. Dia kata ada, dia kata bawa. Dia kata besok aku datang bawa benda tu. Benda apa tu? Ni bekas yang ada tanah kering tadi tu. Tanah kering tu yang dia tekan tu kan, dengan kulit yang kering tekan tu kan. Dia kata bekas tu besok kau datang kau bawa sini. Oh, dia tahu benda tu ada. Dia tahu benda tu ada. Jadi sepupu saya ni, adik dia ni pun cakap benda apa tu ni? Benda tu ada tanah kubur, tulang kongkang, dengan janin budak yang mati. Patutlah dia marah sangat dengan kau ni,
Sebab sebelum tu memang dia selalu bergaduh. Benda kecil je. Memang bergaduh macam ribut ni kalau bergaduh. Dia cakap sebab tu lah dia selalu kacau orang ni. Dia cakap mana saya tahu ni. Dia cakap kan. Dia cakap besok aku bawa benda tu. Ada selesai apa semua, kita orang pun nak balik lah. Kita orang nak balik. Lepas tu si Ajah ni pun panggil arwah orang tu saya. Nama arwah ayah saya Kadir nama kan. Lepas ni kau masih kau datang. Tapi ada lagi tu kat bawah kereta kau ni. Dia cakap ada apa je. Kau punya keturunan tu lah. Yang duk peliharaan tak siapa nak. Ya, dia ikut kau tu. Dia nak tolong tapi bukan lawan dia kot. Sebab saka saya ni, yang belah saya ni, yang rimau ni, dia 3 beranak. Sama arwah moyang saya ni, dia mengubah orang memang dia pakai rimau tu. Dia cakap benda tu ada kat bawah kereta. Sekarang pun ada. Dia cakap ada. Tapi sampai sekarang kau punya semara seorang pun tak nak ambil kan. Dia cakap arwah apak dia cakap apak tak bagi ambil membunuh je ni. Dia cakap kan. Yalah bagus lah tu dia cakap kan. Tapi dunia apa tu, ikatan janji tu dia tak terai lagi. Lagi tak cukup untuk 7 keturunan kan. Ya tu. Kalau dah ikut perjanjian pertalian apa tu, ikat dunia 7 keturunan tu, dia terlerai lah dunia perjanjian tu. Tapi benda ni diikut dia tak kacau dia cakap. Sebab yang saka ni biasa kalau saudara mara yang dekat, dia mesti akan datang bagi isyarat. Sama ada dia cakap dinding, dia akan berdengung. Jadi lepas pada tu kita orang balik. Keesokan tu arwah ayah saya ni kena balik sebelum. Jadi dia pesan dekat maklum saya, cakap Kak, dia cakap kau kena urut ni. Saya kena balik lah sebelum ni. Jadi maklum saya pun tak apalah, okey lah. Jadi kita orang pun balik Tebeloh biasa. Balik sampai Tebeloh. Masuk rumah apa semua, saya pelik. Duk arwah ayah saya seorang nak masuk. Lepas tu dia duk bercakap seorang. Dia cakap kau jangan masuk, kau duduk situ. Kau tak layak ni. Bebel korang lah kan. Jadi kita arwah ayah saya ni memang dia galang. Memang kita orang tak berani yang tegur. Yang duk berani tegur arwah mak je lah kan. Arwah mak pun tegur je kan. Dia kata yang kau cakap nak apa tu. Tak ada apa. Gila aku cerita je kak. Dan sampai malam tu arwah ayah cerita. Dia kata aku sampai kat pintu pagar tu tadi. Aku nampak si muka pah tu duduk kat pagar. Dia tak lepas nak masuk. Dia ni sampai kat depan pintu ni. Dia cakap tu yang aku cakap dengan orang tu. Aku nampak benda ni cakap, benda ni ngikut kita sampai balik. Lepas tu arwah ayah saya pun telefon Ajah tu kan. Telefon Ajah tu tak sempat arwah ayah saya cakap aku tahu benda tu ngikut kau balik. Lepas nak masuk rumah kau tu. Rumah kau tu dia ada pagar tu. Sampai kat langit je cakap. Saya pun tahu pagar benda pakai kan. Sampai sekarang benda tu ada ni. Cuma kat rumah saya yang Tebeloh ni dia ada laluan makhluk gaib kan. Jadi laluan tu je tak lihat pagar. Sebab kita orang tak benda tu je tak mengganggu kan. Si Ajah ni pun cakap, dia cakap aku tahu benda tu ngikut kau balik. Tapi dia tak lepas masuk kan. Aku cakap mana Ajah tahu. Dia cakap aku tahulah kau jauh aku dia cakap kan. Jadi dia cakap tak payah bimbang lah. Dia cuma dia marah kau tu pasal sebab arwah ayah saya yang usul benda ajak ubat tu dia marah sangat kat ayah saya tu kan. Dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati lah. Dia ngikut kau balik tu. I see. Jadi selepas hari tu dah 2-3 hari tu arwah orang tua saya telefon maklum saya. Dia cakap macam mana ubat. Aku cakap berat dia benda ni. Tapi alhamdulillah lah dah putus lah benda tu. Lepas tu maklum saya pun cerita dengan arwah saya masa proses nak buang benda tu kan. Sebab dalam benda bekas tu adik dia cakap, sepupu saya ni cakap berat sebenarnya kalau ikut logik akal. Kalau kita letak dalam air memang dia tenggelam. Betul. Tapi Ajah ni dia ambil batang keladi, daun keladi, dia letakkan apa tu benda tu kat atas daun keladi, dia hanyutkan benda tu kan. Tak tenggelam benda tu. Memang tak tenggelam. Dia hanyutkan benda tu ke sungai. Sungai kat belakang rumah dia tu. I see. Dia nak pulangkan benda tu balik. Dan benda tu tak tenggelam lah.
Tapi benda tu tak tenggelam. Benda yang bekas yang dengan tanah kubur, dengan tulang kongkang semua tu. Tulang kongkang itu semua tu lah. Dah buang benda tu. Ajah ni pesan maklumat saya. Kalau dengar apa, jangan toleh belakang. Dia dah pesan kan. Dia proses tu habis, so dia nak balik kat rumah Ajah tu lah kan. Ajah tu pesan, kalau bunyi apa-apa, jangan toleh belakang. Jadi dalam perjalanan nak balik ke rumah Ajah tu rasa dalam 600-700 meter jauh tak tu. Jadi nak sampai nak menuju ke dia, maklum hari ni pun dia jenis yang ambil tahu juga. Dia bunyi benda rumput apa tu, orang lalu. Orang lalu kat rumput. Jadi dia dengar benda tu kan. Dia pun pergi kata toleh belakang. Toleh belakang tak ada benda. Dia toleh depan balik. Lepas tu Ajah tu pun sama. Dia kata aku dah cakap, Kak, jangan ditoleh lah. Dia cakap. Elok dia jalan dalam 4-5 tapak. 5 tapak, dia dengar orang kat belakang bunyi macam tapak kuda. Masa tu memang cepat lah jalan masuk dalam. Kan aku dah cakap. Ajah tu besar kan aku dah cakap. Aku dah besar, jangan tengok, dia cakap. Doge bona, dia cakap kan. Ikut dengar orang cakap. Kan lain jadi sampai kat rumah tu, dia pun stop. Dia kata jangan masuk rumah tu. Benda ni ada lagi ni. Elok dalam 5-10 minit awak je masuk. Dia cakap benda ni aku dah pulang balik. Tapi kesan yang ada pada anak kau ni, kesan pada tubuh badan dia tu tak ada kesan. Tapi memang sampai sekarang lah, parut yang kat kepala tu tengok memang sampai sekarang memang ada. Memang masih ada lah. Memang ada. Jadi dia lah cerita. Jatuh cerita kan. Sebab anak kau ni dia dah sampai makan janin budak. Sebab tu dia pernah jalan ke Pekan Ulu Gajah ni. Dia bawa anak dia 2 orang. Sampai orang tegur, bawa adik ke? Sampai tahap macam tu. Jadi anak kau ni dia mangsa keadaan. So dia mangsa daripada zaman dekat Sarawak lah so? Mangsa dekat Sarawak. Masa lepas pada dia pulangkan benda tu, yang tak dalam bekas kan, yang dalam kubur apa semua kan. Suami dia ni, laki dia ni, masa tu operasi kat hutan Sarawak kan, okay. Laki dia pingsan. I see. Laki dia pingsan. Jadi laki dia dah pingsan dalam bertugas kan. Jadi lepas hari 2 hari tu dia pulih macam biasa apa semua. Orang yang pulang yang bagi ke sepupu saya ni, laki dia bagi tahu lumpuh. Dia asalnya yang sebenarnya tu yang Ajah tu cakap dengan ni dengan maklum saya cakap, nak kau masa kena ni mula je demam. Lepas tu orang tua ni datang. Kononnya nak merawat lah cari kampung. Rupanya dalam masa yang sama dia bagi benda yang tak elok. Ni anak kau apa ni? Tu cakap anak kau ni dia mangsa keadaan. I see. Macam-macam sekarang Tapi itu pun tahun 1995 punya cerita ni. Tahun 1995. Sejak saya perkahwinan pertama, cerita misteri tu saya kahwin lewat kan. Umur 32. Jadi lepas pada umur saya 32, kisah-kisah misteri yang saya alami ni kurang ada cuma kurang. Jadi yang kisah yang selama saya sepupu saya tu habis kat situ. Jadi sampai lepas pada tu alhamdulillah dia berubat, alhamdulillah. Sekarang dah okey lah kira Sekarang dah okey alhamdulillah. Tapi tadi saya ada soalan. Tadi masa abang ada cerita pasal saka yang keturunan daripada belah abang ni lah, saka Jadi masa tu arwah atuk memang ada saka kan. Dan saka dia pun tak ambil. Arwah atuk saya tak ambil. Saka ni dia daripada moyang saya. Jadi moyang atuk, arwah ayah abang dengan abang. So dah 4 generation lah sekarang 4 generation. 4 ke 5 lah lebih kurang. And dia dah berpesan lah jangan ambil arwah tu saya dah pesan jangan ambil. Sebab saya perasan tau, macam kalau saya balik kampung, saya duduk, kadang arwah tu saya ni dia suka duduk belakang rumah tu, dekat kursi malas tu kan. Saya kadang saya pergi, saya picit dia kan. Lepas tu kadang saya dengar dia cakap seorang tau. Dia yang boleh nampak ni biasanya arwah saya dengan atuk saya. Yang biasa, yang selalu nampak benda ni. Kadang saya dengar duduk picit, pergi lah kau main jauh. Sekejap lagi cucu Dan nampak kejap lagi kan takut. Pergi main jauh. Tiba-tiba cakap macam tu.
Tiba dia jadikan tu. Lepas tu dia dalam setahun ada sekali tu dia akan gaul nasi dengan ikan macam nak bagi kucing tau. Dia akan letak kat belakang pintu rumah. Jadi kita orang kadang-kadang selalu duk nyakap dia, tu lagi aku makan tu. Diamlah kau. Dia cakap ni tu tunggu. Ya, jangan keluar ni. Time tu tak tahu. Time tu tak tahu kan. Tak tahu macam tu jelah kan. Yalah. Tapi so far abang tak pernah nampak benda ni. Saya tak pernah nampak, tapi saya pernah dapat isyarat. Dia bagi isyarat macam arwah mak angah saya meninggal, saya nampak kelibat dia. Besar? Dia anak dia tu besar buah lebih kurang. Itu baru anak Anak. Sebab saya dengar daripada saudara mara kita masa arwah moyang saya meninggal ni, rimau tu dia kan kalau rumah sebab Alu Gajah kan dia masih orang cakap lorang Negeri Sembilan kan. Jadi rumah pun dia banyak jenis rumah macam orang Negeri Sembilan ni rumah kan. Jadi dekat Serambi tu bila masa dia meninggal tu kat Serambi tu ada 3 ekor rimau yang duk meratap menangis. Dia meraung sampai satu kampung dengar. Rimau tu dunia peristiwa dia. Lain macam Tapi saya hanya nampak kelibat, bukan kelibat penuh Kelibat sama-sama lah lebih kurang. Sama-sama macam tu. Yang selebihnya macam arwah mak saya meninggal, dia cakar dinding. Jadi kesan dekat bekas rumah bilik yang pertama kat Melaka. Masa arwah mak saya meninggal tu, dia rasa dah pukul 1 lebih saya rasa, dia cakar dinding. And then aircon automatic dia off sendiri. Jadi bekas bini saya kerja tak bang. Ada orang cuci aircon ke sebab kampung dia tu memang banyak budak-budak drug addict jenis nyamun sana sini kan. Jadi saya pun keluar kita tengok tak ada pun dia cakap ni kau pandang lagi lah, biar tu elok dalam pada setengah jam tu adik saya call dia kata arwah mak tak ada ni. Dia dah keluar ni kan. Gemang pula rumah gue. Setengah jam apa tu adik saya call arwah mak dah tak ada ni. Lepas tu baru saya ingat benda tu bagi tanda. Besok saya pagi tu saya tengok memang ada kesan cakar kat dinding. Besar kesan cakar tu? Besar tu tak ada, tapi dia dalam 3-4 garis macam tu. Tapi bukan belah bawah belah atas saya lah. Ni tinggi saya 182. Mana dia atas dalam 2-3-4 jengkal daripada kepala saya. Tinggi tu 182 lebih kurang 6 kaki lebih kurang. Saya pun tinggi lebih kurang macam tu kak. 180, 181. Dia cakap mana kesan cakar tu ke atas. Tinggi tu. Kalau lagi 3-4 jengkal tu tinggi. Tapi yang pasti rimau tu tak ada siapa lah yang ambil. Cuma hari tu dia nak ke adik saya yang bongsu. Tapi yang tu pun agak berubat. Adik saya yang Atikah ni, bongsu ni kan. Setiap hari memang dia kena gangguan lah. Dia dengar bila dia nak tidur, dia dengar kucing berdengus. Tapi bila rimau berdengus, dia kasar bunyi kan. Dia dengar benda tu. Dia dengar benda tu dekat-dekat kat telinga. Ini kita kena buat episod 2 ni bang, kan? InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat. InsyaAllah. Okey bang, terima kasih sangat-sangat bang sebab apa orang kata terima kasih. Sudi untuk berkongsi kisah seram dengan The Segment. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, so abang ada apa-apa pesanan tak untuk disampaikan pada penonton-penonton yang tengah tengok ni? Pesan saya, benda yang mistik ni sebenarnya dia atas pada rezeki untuk individu yang dapat mengasainya. Tak semua orang boleh dapat. Jadi benda pengalaman yang kita ada tu, kita boleh jadikan satu ibrah. Macam contoh yang dekat kejadian pelantar minyak yang berlaku pada saya kan. Ibrah ni, janganlah kita buat benda pelik, mensyirikkan dia. Jadi benda tu berlaku ya sebenarnya asal rezeki kita. Kadang tak ada orang yang nak dapat alami peristiwanya tu. Yalah. Dia atas rezeki masing. Okey. Alright, itu dia daripada Abang Zul, Abang Zul yang berkongsikan kisah dengan kita. So guys, macam mana? Korang rasa seronok tak dengan kisah dia? So kalau korang nak lagi kisah daripada Abang Zul, korang komen dekat bawah. Kita tengok berapa ramai yang nakkan Abang Zul untuk datang kembali untuk ceritakan episod kedua, sebab dia kata memang banyak kisah-kisah yang misteri, yang mistik yang dia nak kongsikan sebenarnya kan? Betul bang?
Ya, betul-betul. Okay, so guys, kepada siapa yang ingin menghantarkan kisah seram kepada The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kita dekat Instagram @hellosegment. Cara paling senang, aku tinggalkan link kat bawah, korang klik link ke Discord channel untuk join The Segment, okay? Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.